Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar untuk sentiasa istiqamah untuk meneruskan pembelajaran kita ini. Jadi pada hari ini saya minta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku kafah fiqh syahadah. Baik, pada muka surat 37. Pada muka surat 37 di atas tajuk yang ke-11 iaitu solat mukmin. Sembahyang orang yang beriman maksudnya. Solat mukmin maknanya sembahyang bagi orang yang beriman macam mana. Baik. Para pelajar boleh ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lagi sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lagi sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Baik. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala telah memfardukan, maknanya mewajibkan ke atas kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang ini telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi di Isra' dan Mi'rajkan ke Siratul Muntaha, Allah Ta'ala telah menetapkan kefarduan sembahyang untuk orang-orang yang beriman. Bermula daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah kita umat Islam akhir zaman ini difardukan untuk sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itulah yang dikatakan telah ditentukan waktunya. Sembahyang 5 waktu itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misal kata waktu subuh, bermulanya waktu subuh itu bila mana terbit fajar sidik. Mana cahaya merah di kaki langit di sebelah timur sana, bermulanya waktu subuh. Bermulanya waktu zuhur itu bila mana tergelincirnya matahari ke arah barat. Di tengah langit, gelincir sedikit ke arah barat, itu tanda waktu zuhur. Bermulanya waktu asar itu bila mana bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang sedikit. Kita tanda dengan satu benda, pancangkan. Tengok bayang tersebut panjang sedikit pada benda tersebut, itu tanda bermulanya waktu asar. Bermulanya waktu maghrib bila mana terbit cahaya merah di kaki langit di sebelah barat. Tadi subuh sebelah timur, ini sebelah barat. Bila matahari terbenam, dia akan mengeluarkan cahaya merah, itu tanda bermulanya waktu maghrib. Dan bermulanya waktu isya itu bila mana cahaya merah waktu maghrib tersebut telah hilang. Itulah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu 5 waktu yang wajib setiap orang yang beriman, orang Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah sembahyang tersebut. Baik, kita lihat pada kenyataan yang di bawah dalam petak tu. Dalam petak di bawah tu, orang mukmin hendaklah bersolat. Maksudnya ciri-ciri sifat ataupun ciri-ciri keadaan sembahyang bagi orang yang beriman itu, yang pertama sekali disebut di sini berjamaah. Orang-orang yang beriman solatnya adalah berjamaah, bukan sembahyang sendiri-sendiri. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Orang lelaki sebaiknya sembahyang berjamaah di masjid ataupun di surau. Warka'u ma'ar raki'in, Allah Ta'ala sebut. Hendaklah kamu raka' berserta dengan orang yang raka'. Itu di antara ayat yang menunjukkan betapa kita kena solat berjamaah. Malahan Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya bagaimana Allah mengancam bagi orang yang tidak melaksanakan solat berjamaah
bila mana dia mendengar azan. Bila mana dia mendengar azan, dia tak solat berjemaah. Allah Ta'ala mengancam dengan sesaan kubur yang dahsyat. Baik. Yang keduanya, melakukan solat dengan betul. Orang yang beriman, hendaklah dia bersolat itu dengan solat yang betul. Betul maksudnya di sini, maknanya mestilah melaksanakan solat tersebut dengan ilmu. Betul itu maknanya dengan ilmu. Kerana bila mana melaksanakan solat tanpa ilmu, tentulah banyak kesalahannya. Banyak kesilapannya. Sebab itu perlu melakukan solat tersebut. Orang yang beriman mestilah mencari ilmu. Kerana Nabi SAW pun menyebut dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kita tak pernah melihat Nabi. Apatah lagi nak lihat Nabi semayang. Cuma apa yang Nabi telah lakukan dalam semayangnya telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang masyhur. Bagaimana Nabi bersemayang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi daripada para sahabat Rasulullah SAW. Sebab itu orang yang beriman mestilah dia melaksanakan sembahyang fardu tersebut dengan betul, dengan maksud mestilah di atas keilmuannya, mesti dengan ilmu. Baik, yang ketiganya ikhlas. Kita melakukan sembahyang dan apa saja ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dengan ikhlas. Khususnya bagi sembahyang ni, kita sembahyang bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk kita sembahyang. Bukan kita nak menunjuk-nunjukkan sembahyang. Sebab itu dalam lafaz niat kita untuk sembahyang, usalli fardal lillahi ta'ala. Kita nak sembahyang apa pun, kita sebut lillahi ta'ala. Kita sembahyang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Baik, yang keempatnya, tidak melengahkan waktu solat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak melengah-lengahkan waktu solat. Artinya dia menyegerakan sembahyang bila telah masuk waktu. Bagaimana cara nak menyegerakan sembahyang bila telah masuk waktu? Caranya dengan berjemaah lah. Di antaranya menyahut seruan azan tersebut dengan solat berjemaah. Bersegera untuk bersiap-siap kita untuk melakukan solat jemaah. Itulah di antara ciri-ciri solat orang-orang yang beriman. Iaitu yang pertama, dia berjemaah. Sekurang-kurangnya kalau dia tak mampu untuk pergi ke surau atau masjid, dia bersolat berjemaah di rumah. Itu yang sebaiknya. Baik, yang keduanya, melakukan solat itu dengan betul, iaitu dengan ilmu. Mestilah melaksanakan solat itu dengan ilmu. Sebab itu wajib kita mempelajari. Sekurang-kurangnya kita kena tahu rukun-rukun solat yang 13 tu. Kalau kita semayang dalam keadaan kita tidak tahu rukun solat, artinya belum tentu solat kita betul. Baik, yang ketiga yang kita sebut tadi, mestilah ikhlas, artinya kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Baik, yang keempatnya, tidak melengahkan waktu solat, artinya segera dalam melaksanakan ibadah solat bila telah masuk waktu. Itulah sebahagian daripada apa yang sepatutnya bagi kita orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah solat, khususnya dengan sebaik mungkin. Baik, hasil daripada perbincangan tersebut, saya mengharapkan para pelajar untuk melakukan aktiviti, menjawab soalan aktiviti pada muka surat 38 dan 39. Aktiviti 1, tuliskan rukun solat yang telah anda pelajari bermula dengan rukun yang pertama hingga yang ke-6. Rukun solat yang pertama mana sehingga rukun solat yang ke-6. Kemudian tulis 4 cara khusyuk dalam solat. Kamu tolong bincangkan dengan keluarga kamu ke, ibu bapa kamu ke, tentang bagaimana untuk mendapatkan solat yang khusyuk. InsyaAllah saya akan terangkan bagaimana kaedah untuk mendapat solat yang khusyuk. Kamu cari dulu. Baik, aktiviti kedua, kelaskan pernyataan di bawah ini mengikut kategorinya. Kategori kesan solat mukmin sejati, kesan solat orang yang fasik. Maknanya orang yang fasik ini orang yang tidak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga para pelajar dapat menyiapkan tugasan yang saya beri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.